Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 15 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, bilangan kes positif COVID-19 di Sarawak terus mencatatkan peningkatan dengan 4 kes direkodkan hari ini. Timbalan Ketua Menteri Merangka Promosi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang media hari ini berkata, 3 kes tersebut melibatkan daerah Kuching dan 1 kes di Miri. Pada hari ini kita ada 4 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Kes-kes ini dikesan di daerah 3 di daerah Kuching dan 1 di Miri. Ini menjadikan jumlah kes keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 759 kes. Sementara itu, beliau juga berkata mesyuarat Kabinet Negeri yang diadakan pada hari ini telah memutuskan untuk melanjutkan tata cara kemasukan ke Sarawak sehingga 15 November 2020. Tindakan ini diambil sebagai satu langkah untuk kita menjaga rakyat Sarawak, menjaga negeri Sarawak supaya kes-kes di luar dapat kita kengkang, dan kalau kes-kes ini dapat kita kengkang, maka kes rakyat Sarawak terus dapat sihat dan dapat jaringan COVID ini dapat kita putuskan. Berita seterusnya, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin telah mengetuai rombongan ke Pertubuhan Ugama Buddha Miri pada Selasa. Lawatan itu bertujuan untuk meninjau perkembangan dan status semasa projek pembinaan lift bangunan Pertubuhan Ugama Buddha Miri. Menurut Pengerusi Pertubuhan Ugama Buddha Miri, Temenggung Yong Vui Seng, kerja-kerja pembinaan lift ini berjalan lancar dan sudah 20% siap dan dijangka siap sebelum Tahun Baharu Cina 2021. Dalam lawatan itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah memberikan peruntukan khas menerusi unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR dalam membina lift bangunan-bangunan Pertubuhan Ugama Buddha Miri. Selanjutnya, lebih RM1 bilion telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan bagi membolehkan industri pertanian di negeri ini dipertingkatkan pada tahun ini. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM797 juta telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak dan RM400 juta lagi dari Kerajaan Persekutuan. Jadi warga kami penting, golongan yang penting untuk kita lihat bagaimana untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sebab itulah kerajaan negeri memperuntukkan banyak dana untuk Kementerian Pertanian. Tahun 2020 ini bajet kerajaan negeri 797 juta 797 juta daripada kerajaan negeri tahun 2020, dan daripada kerajaan persekutuan hampir 400 juta. Jadi lebih 1 bilion untuk pertanian di negeri Sarawak pada tahun 2020. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian Agriculture Community Outreach Program AgriCorp siri kelima bagi kawasan Dun Bukit Kota di Dewan Kampung Pahlawan Limbang pada Rabu. Seramai 63 orang peserta dari Kampung Pahlawan yang terlibat dalam pertanian telah menghadiri program AgriCorp yang merupakan siri kelima diadakan di Dun Bukit Kota. Beliau yang juga Adun Bukit Kota menjelaskan sejumlah RM3 juta dari Agriculture Facilitation Fund AFF tahun 2020 telah diperuntukkan untuk menanam beberapa jenis tanaman yang boleh memberi nilai komersial dan sektor agro makanan seperti penghasilan produk makanan. Yang terbaik Kalimbangan ini, durian Musang King, nangka madu, nanas Kaningau Diamond, kelapa pandan dan matak. Yang lainnya itu biasalah pisang Sabah laku juga.
Ekspor dari Semenanjung pun mau juga. Ini yang kita majukan dan kita mohon peruntukanlah melalui AFF ini. Masih lagi mengenai program Agricop, setiap petani dan mereka yang mengusahakan pertanian perlu mempunyai pengetahuan supaya tanaman yang diusahakan itu dapat memberikan pulangan lumayan. Menurut Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Adun Bekenu, Datuk Rozi Yunus melalui kursus yang diadakan ini membolehkan petani meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka mengenai cara penanaman yang betul. Banyak kita komplain Encik Jackson, madah ke doyan berbuah 3 tahun, tanggal 6 tahun rupa buah pun saya ada, rupa bunga pun saya ada. Bila ditanya kena lah tinggal timbul ke tanam 3 dan 2 ya teh. Yang orang berbuah 3 tahun ya, yang dibelai. Datang pagi, belakangannya cukup masa beri baja, cukup masa apa bajanya, lah yang menjadi. Saya dengar ada yang madah daya lah. Katanya Jabatan Pertanian madah 3 tahun. Wah, ini ada lagi tinggi ya di 3 tahun. Bukannya tinggi aja, takkan rumputnya tinggi ya. Inilah yang jadi. Beliau berucap dalam Majlis Penangguhan Agricop Bekenu di Dewan Masyarakat Bekenu pada Rabu. Tambahnya, setiap adun telah diperuntukkan sebanyak 4 kursus dan Dun Bekenu telah melaksanakan 2 kursus dan 2 kursus lagi akan diadakan pada bulan November dan Disember ini. Kita di Gredo, Jabatan Pertanian kita sangat agresif. Ya, kita setiap adun tu diberinya 4 kali khusus. Ya, pengendalian khusus 4 kali. Kita sudah 2 kali. Pertama, prosesan sos cili. Itu penanaman kelapa dan mungkin ada lagi yang lain pengisiannya. Hari itu kita ada 2 lagi. Jadi yang 2 yang lah sebab kami orang mau vertigasi cili. Kami orang mau. Jadi kita akan mulai sekali lagi adalah bulan 11. InsyaAllah kalau tarikh simpan 4 dari bulan 11. Ya, untuk vertigasi cili. Kemudian saya minta khas tu 9 dari bulan 12, mudah-mudahan kita tu dijauhi daripada COVID apa semua, kita selamat. 9 dari bulan 12 kita minta sebenarnya dulu khusus gula sawit. Lebih kurang 100 orang peserta dari kawasan Dun Bekenu yang terdiri daripada para petani telah menghadiri program Selamat Sehari Anjuran Jabatan Pertanian bahagian Miri. Seterusnya, rakyat di negeri ini khususnya mereka yang tinggal di kawasan Telangusan perlu bersyukur dengan pembangunan yang telah disediakan dan dilaksanakan demi keperluan masyarakat setempat. Adun Telangusan Dennis Ngau berkata, ini dapat kita lihat apabila Kerajaan Sarawak membiayai dan mengambil alih projek pembangunan yang sepatutnya dilaksanakan Kerajaan Persekutuan dan yang telah dibatalkan Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini demi memastikan rakyat di Sarawak menikmati pembangunan. Jembatan kita bahagia lebih 70 juta. Kalau itu sistem lama di mana Sarawak tunggu menentukan kepada Lumpur, saya tak yakin jembatan pada hari ini. Tetapi Tuhan Maha Kuasa. Dia beri kepimpinan baru. Dia beri Tok Nan datang dengan idea baru. Kita lihat jembatan Pihing Seri Kenan telah memudahkan kehidupan kita di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program penyertaan awam bagi penyediaan cadangan Pelan Pembangunan Pekan Long Lama Daerah Telangusan di Dewan SJKC Kiti Long Lama pada Selasa. Tambah Dennis lagi, inisiatif Kerajaan Sarawak menerusi Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA yang telah memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi membangunkan projek-projek pembangunan di kawasan Tanah Tinggi adalah untuk memastikan setiap masyarakat di luar bandar menikmati pembangunan sama seperti di bandar. Di mana kita diperuntukkan untuk pasal pertama ini 1.5 bilion untuk kita plan dan merancang dan juga implementasikan projek-projek infrastruktur ini seperti yang kita lihat daripada Lama hingga Simpang Tamanak, Nomatu, daripada RTC Menambah dan Bersibung. Kita akan mengadakan 2 penyerahan projek
Sarawak. Begitu juga di kawasan Hulu, telah rancang jalan. Ini adalah cara baru kerajaan negeri memakmurkan di Sarawak, khususnya mendukung bahagian daripada pembangunan bangunan. Penganjuran program ini adalah bertujuan mendapat input dan cadangan masyarakat awam, khususnya penduduk Telang Usan sendiri mengenai aspirasi dan harapan mengenai pembangunan di Long Lama menjelang tahun 2030. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Jaga diri anda dan patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Salam UKAS.